Salam sejahtera Malaysia, terima kasih kerana menonton video-video dalam channel ini. Sebelum kita mula, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, share, like dan komen. Let's go! Salam sejahtera dan salam perpaduan kepada seluruh rakyat Malaysia. Berita seterusnya bertajuk Tiada kemelut politik jika episod sebelum pengunduran PM ke-7 tak berlaku. Berita penuh, negara tidak akan berdepan dengan kemelut politik yang berpanjangan jika kejadian yang membawa kepada perletakan jawatan Perdana Menteri ke-7 tidak berlaku titah yang di-Pertuan Agong. Menurut Al-Sultan Abdullah Sultan Ahmad, apa yang berlaku itu membawa politik Malaysia berada dalam keadaan tidak menentu. Menyampaikan titah diraja semasa istiadat pembukaan mesyuarat pertama penggal kedua Parlimen ke-15 di Parlimen hari ini, baginda mengimbas semula bagaimana kemelut politik tanah air berlaku. Ia kemudian membawa kepada pertukaran 4 Perdana Menteri selepas satu pilihan raya umum sebelum baginda diminta memberi perkenan membubarkan Parlimen. Beta tak berniat untuk mencampuri urusan politik negara, apatah lagi untuk mengatur percaturan lanskap politik tanah air. Pada pengamatan Beta secara pribadi, jika episod yang membawa kepada peletakan jawatan Perdana Menteri ke-7 tidak berlaku, nascaya kemelut politik yang berlarutan sehingga kepada PRU ke-15 juga akan dapat dielakkan. Lebih penting lagi, kemelut politik yang membelenggu negara hampir 4 tahun lamanya boleh dielakkan jika semua ahli yang berhormat dan ahli politik negara bersedia untuk mengetepikan perbezaan dan bersatu padu semata-mata atas dasar untuk menjaga kepentingan rakyat Beta dan negara yang kita cinta ini titahnya. Menurut baginda, kemelut yang melanda negara sebelum ini merupakan pengalaman yang sukar untuk dilupakannya. Penyampaian ucapan titah ketika itu dalam nada yang agak santai disambut dengan ketawa oleh ahli-ahli parlimen. Agong tidak menyebut secara khusus insiden pembelotan sekumpulan ahli parlimen PH yang meninggalkan gabungan berkenaan sehingga menyebabkan kejatuhan kerajaan. Bagaimanapun, untuk rekod langkah 11 ahli parlimen PKR diketuai Azmin Ali ketika itu menjadi timbalan presiden serta tindakan Muhyiddin Yassin membawa bersatu meninggalkan PH menjadi punca kejatuhan kerajaan yang sebelum itu mendapat mandat daripada rakyat. Bekas ahli PKR terbabit kemudian memberikan sokongan kepada bersatu dan didukung pula oleh PAS serta BN untuk membolehkan Muhyiddin dilantik sebagai Perdana Menteri ke-8. Namun tempoh perkhidmatan Muhyiddin hanya bertahan kira-kira 17 bulan sebelum dia terpaksa meletak jawatan dan diganti oleh ahli parlimen Berak Ismail Sabri Yaakob. Titah Agong, baginda terpaksa mengalas tugas yang berat bagi memastikan pentadbiran negara dapat berfungsi dengan sebuah kerajaan baru. Disangkakan panas hingga ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Perdana Menteri ke-8 Malaysia juga telah meletakkan jawatan pada 16 Ogos 2021. Maka Beta sekali lagi terpaksa mengalas amanah berat untuk memilih dan melantik Perdana Menteri yang baru titahnya. Menurut Agong, kemerdekaan Malaysia yang berusia 66 pada tahun ini sepatutnya menjadikan ia sebuah negara yang matang dan saling hormat menghormati antara satu sama lain. Jika kepelbagaian, kemajmukan dan kekusutan politik yang berterusan menjadi punca perbelahan dan perpecahan, Beta merasa khawatir. Suasana damai dan kemajuan yang didambakan tidak akan menjadi kenyataan buat selama-lamanya titahnya. Daulat Tuanku. Salam sejahtera dan salam perpaduan kepada seluruh rakyat Malaysia. Berita panas malam ini. Mahkamah tolak bantahan Hadi terhadap petisyen calon BN. Berita penuh. Mahkamah Pilihan Raya Terengganu hari ini menolak bantahan awal ahli parlimen Marang Abdul Hadi Awang bagi menolak petisyen pilihan raya difailkan calon Barisan Nasional BN Jasmira Othman untuk membatalkan kemenangannya pada pilihan raya umum ke-15 PRU 15. Pada proseding secara dalam talian hari ini, Hakim Datuk Hassan Abdul Ghani mendengar hujahan daripada Wan Rohimi, Wan Daud yang mewakili Abdul Hadi dan Peguam Muhammad
Hafarizam Harun yang mewakili Jasmira sebagai pempetisyen. Selain itu, Abdul Hadi turut diwakili Peguam Saifuddin Othman, manakala Jasmira diwakil Mohamid Baharudin, Muhammad Arif, Nur Hazira, Abdul Hayyan, dan Muhammad Amin Othman. Hakim Hasan turut memerintahkan Abdul Hadi membayar kos Rm20.000 kepada Jasmira dan menetapkan perbicaraan petisyen tersebut pada 6 Mac ini. Pada 3 Januari lepas, UMNO Terengganu memfailkan petisyen untuk membatalkan keputusan PRU15 bagi Parlimen Marang di Mahkamah Tinggi Kuala Terengganu mengikut Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954. Pengurusi UMNO Terengganu, Ahmad Said, dilapor berkata, petisyen itu difailkan antara lain atas dakwaan PAS menyogok pengundi dengan mengagihkan wang bantuan diberikan kerajaan negeri pada 15 hingga 17 November lepas, iaitu beberapa hari sebelum PRU15 melalui program iPension, iBelia dan iSiswa. Pada PRU15 lepas, Abdul Hadi memenangi kerusi Parlimen Marang dengan majoriti 41,729 undi, menewaskan Jasmira, calon Pakatan Harapan PH, Azhar Abdul Syukur, dan calon pejuang Dr. Zarawi Sulong.